علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم بسم الله رب العظيم ورسولك صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وبيدي قناة سنتين لا إله إلا شريك له اللهم صل على سيدنا Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad wa nafa'na bi ulumihi barakatihi wa asrarihi fi darini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahawa sayyigia, iaitu sebaik-baiknya, kamu berfikir pada bagaimana dekatnya turun kematian dan terhasil kerugian dan penyesalan selepas mati. Kesurat 43, perenggan 133. Kata Imam Haddad, wa'alam, ketahuilah bahawa sebaik-baiknya bagi kamu itu berfikir pada bagaimana dekatnya turun kematian dan terhasil kerugian dan penyesalan selepas mati. Maksudnya Allah SWT Muhammad, Imam Haddad suruh kita selalu tafakur, fikir, renung tentang bagaimana dekatnya turun kematian. Apa maksud bagaimana dekat turunnya kematian? Maksudnya sampainya ajal kita, kematian kita. Allah SWT Muhammad. Bahkan bukan setakat kita kena renung dan fikir bahawa kita akan mati, Allah SWT, tapi kita juga kena fikir bagaimana dekatnya mati. Semua orang tahu dia akan mati, tetapi tak semua orang tahu kata dekat dah dia nak mati. Kerana Allah SWT, hanya orang merenungkan Allah SWT, kematian itu dekat saja yang merasakan dekat tu mati. Mati itu dekat. Allah SWT. Apa maksud mati itu dekat? Allah SWT. Nyawa kita, hidup kita ni dia panggil detik-detik, saat, detik-detik. Tu hidup kita. Allah SWT. Bila Allah nak matikan kita, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal Allah SWT, mereka Allah SWT tidak diperlambatkan sesaat, tidak diawalkan saat. Maksudnya kita ni hidup ni Allah bagi kita hidup. Bila sampai waktu Allah nak matikan kita, tak boleh nak tunda dan tak boleh nak cepatkan. Allah SWT. Kalaulah hidup kita ni kita yang tentukan dan kita yang hidupkan diri kita, maka tak perlu kita risau bila kita nak mati, kerana kita boleh adjust. Kita boleh hidup sampai bila dan kita nak mati bila. Tetapi disebabkan hidup ini Allah yang menghidupkan kita, Allah juga yang mematikan kita. Kerana Allah itu bersifat dengan yuhyi wa yumit. Allah itu yuhyi, dia menghidupkan, wa yumit, dia mematikan. Disebabkan bukan kita menghidupkan kita, dan bukan kita yang boleh menentukan bila kita akan mati, maka kita kena risau dan kita kena rasakan kematian itu dekat. Maksud dekat adalah kita tak dapat nak elak kalau demai. Demai terus jalan, mati terus. Kemarin kawan kita meninggal. Orang kot ni juga. Dulu masa sekolah dulu dah main bola sekali saja. Asal dulu main bola apa semua. Meninggal umur 20-an baru. Meninggal ya, muda lagi. Allah SWT. Jadi mati ni dia bukan syarat tua. Kata ulama Allah SWT, syarat mati itu adalah hidup. Siapa hidup mesti matilah maksudnya. Ada orang kata kita nak mati ni mesti sakit dulu noh, mesti tua dulu. Tak. Kita mati bukan sebab sakit, kita mati bukan sebab kita tua. Kita mati sebab kita hidup. Siapa hidup mesti mati.
Allah sebut dalam Quran, Allah SWT, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap Allah SWT yang hidup, setiap orang, setiap jiwa, Allah SWT, dha'iqatul maut. Dha'iqah ini maksudnya rasa. Dha'iqatul maut maksudnya rasa mati. Allah tak kata setiap orang, setiap jiwa, setiap diri itu, setiap yang nyawa itu mati. Tapi Allah kata akan merasakan mati. Merasai mati. Dha'iqah ini rasa. Kalau kita ambil durian, kita makan, dia panggil dhauq. Dhauq dengan durian tu, itu kita rasa durian. Mati ada rasa dia. Mati bukanlah kita pejam mata, nyawa keluar, macam tu saja. Tapi mati ni Allah sebut dalam Quran, dha'iqah, iaitu rasa mati. Dan rasa mati itu sangatlah berat. Seperti mana dalam riwayat, sakratul maut itu, nyawa bila nak keluar dari badan ni, sakit dia tu macam ditikam 70 pedang pada perut kita. 70 pedang. Ada yang mengatakan seperti mana kambing yang dilapah hidup-hidup. Itu sakit nak mati. Mati ni benda yang sakit. Sebab Allah sebut dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan rasa mati. Rasa mati. Macam mana kita rasa hidup, mati pun akan rasa. Jangan ingat mati tu hilang kita. Mati tu macam kita dah tak tahu apa-apa. Dah. Nak mati tu rasa. Bahkan mati tu pun rasa. Dha'iqatul maut maksudnya rasa mati. Nak mati tu dah rasa berat dah. Mati tu pun masih rasa lagi. Rasa mati. Sebab itu Nabi SAW hadis, Nabi suruh kita uruskan jenazah dengan lemah lembut. Bahkan kata Rasulullah, kalau kamu dengar jenazah tu bercakap, orang yang mati itu bercakap, roh dia lah. Dia akan kata, kamu berlemah lembut lah dengan aku ni sakit ni, sakratul maut, aku sakit, baru lepas sakit ni teruk tadi, roh keluar pada jasad aku. Bahkan kata Nabi SAW, kain yang ditarik, kita selimut orang mati, kita tarik kain, kita buka tutup tu, itu pun dia rasa sakit. Sebab itu Nabi tak bagi kita letak kain yang berat dekat atas mayat. Tak kain yang nipis, yang biasa-biasa saja. Kerana tak mau menyakiti jenazah yang baru lepas mati. Ya, memang roh telah terpisah dengan jasad, tetapi masih dia rasai. Tak tahu macam mana, Allah Alam. Roh masih lagi rasa kesakitan dia. Ada kaitan lagi dengan jasad. Macam mana, Allah Alam. Itu sebab dalam hadis Nabi SAW. Itu kita kena berlemah lembut dengan jenazah. Dia sakit lah. Sakit lah. Kita kata betul ya sakit, mati dulu lah. Mati dulu kita tahu sakit macam mana. Jadi nak mati sakit, mati tu pun sakit. Dha'iqatul maut, rasa mati. Sakit mati. Dha'iqah. Kata Tuan Guru Haji Rifai, kita kena ingat setiap orang kita ni kena seorang sekali rasa mati, kena seorang sekali rasa masuk kubur. Dia cakap biasa, tapi bila kita dengar waktu dia hidup dulu, kita terfikir, masuklah hati kita. Dia kata tak terlepas seorang pun, seorang sekali akan rasa mati, seorang sekali akan rasa masuk dalam kubur. Memang kita akan masuk dalam kubur, memang kita akan mati bila-bila masa saja. Tambah ni zaman banyak kematian. Allah SWT. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW tentang akhir zaman, Nabi dah bagi tahu banyak dah tentang akhir zaman ni akan banyak berlaku pembunuhan, akan banyak berlaku kematian. Ada sebab wabak, ada sebab bencana, akan banyak berlaku. Sebagai kafarah, penghapusan dosa kepada umat Nabi SAW. Bahkan Allah SWT Muhammad akan sentiasa berlaku di akhir zaman ni kematian beramai-ramai, khususnya bencana. Berdasarkan hadis Nabi SAW, satu hari Sayyidatina Aisyah tanya Rasulullah. Nabi kata kat Sayyidatina Aisyah, celaka, maksudnya kehancuran akan datang, kata Rasulullah SAW. Kata Sayyidatina Aisyah, wahai Rasulullah, adakah kami akan dihancurkan sedangkan dalam kami fina salihun, kata dia, sedangkan dalam kami ni ada orang soleh. Kami kan ada orang soleh, ada wali-wali, ada ulama dalam kalangan kami. Dan kami akan dihancurkan juga, akan kena bencana mati semua kot. Kata Rasulullah, ya, bila kemungkaran dah banyak, bila maksiat dah banyak, kemungkaran dah banyak, bahkan orang akan anjur kemungkaran dan orang akan cegah kebaikan. Akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, orang dah tak suruh buat baik dan tak larang yang mungkar. Sahabat heran, takkan macam tu wahai Rasulullah? Ya, Nabi kata, bahkan ada buruk lebih pada tu lagi. Apa dia wahai Rasulullah? Nabi kata akan datang suatu zaman, orang suruh yang mungkar dan orang cegah yang baik.
Orang cegah yang elok, yang baik, yang ma'ruf. Sahabat heran. Dan zaman itulah zaman kita. Dan waktu itulah manusia akan dihancurkan. Walaupun dalam kalangan mereka itu ada orang soleh, ada wali, ada ulama, hancur semuanya. Bila main satu bencana, semua akan kena. Semua akan kena. Okey ya. Cuba kita renung COVID contoh. Kena pada semua. Orang soleh ke wali, ulama pun merasai tekanan ataupun dia panggil apa? Suasana COVID. Dia panggil apa? Wabak. Allah SWT. Kan dulu kita orang pernah kita dengar di telinga kita. Orang selalu kata, "Oi, Malaysia kita ni maksiat di mana saja." Tapi kita tak kenal apa pun. Hidup nikmat. Lah ni baru kenal. Lah ni kafarah. Kan dulu kita tengok KL-nya, Kedah lu start untuk masuk lah. Tengok pusat hiburannya, pergaulan bebasnya, zinanya, orang lepak tepi-tepi dekat taman apa semua, kapal lah, taman rimba apa semua kita boleh tengok lah. Maksiat ni kira depan mata lah. Dan konsertnya jom hebohnya, show hebohnya, heboh semua konsert lah. Maksudnya maksiat ni di mana saja dulu kita tengok. Maksiat berleluasa maksudnya. Dan tak ada orang cegah. Orang suruh ada, orang sponsor ada. Itu akhir zaman. Allah SWT. Tapi kalau nak buat program besar-besaran ceramah, program besar-besaran yang baik-baik ni, akan ada orang cegah. Contoh program selawat kita nak buat di stadium ke, buat sekali hari tu. Nak buat pula, Wahabi cegah. Ya Allah. Okay, Allah. Maka cegah. Oh tak boleh ni, tak boleh ini bagi dalil tu dalil. Padahal ma'ruf, ajak orang cinta Allah dan Rasulnya. Majlis zikir. Okey. Jadi Allah SWT jadi macam tu Jadi dulu kita kata apa? Tak ada apa pun. Kita aman ya. Ada orang kata apa? Kita maksiat tak ada apa, tak kena apa pun. Tak ada apa pun. Allah semua rasa. Orang soleh rasa, wali rasa, ulama semua rasa. Tak kira mufti sekalipun, kita semua pakat rasa masing-masing. Rasa apa? Suasana wabak. Kenapa? Kafarah. Kerana kemungkaran terlampau banyak kata Nabi SAW. Dan kemungkaran dah terlampau banyak, tak ada orang cegah pula tu, kamu akan dihancurkan Nabi. Kata Nabi SAW. Walaupun ada orang soleh dalam kalangan kamu. Walaupun ada wali, hancur semuanya. Allah SWT. Lalu kita tak dihancurkan semuanya. Kita hanya datang musibah yang menyebabkan kekurangan makan, kekurangan itu, kekurangan ini, kematian orang terdekat, tapi tak dihancurkan semua. Jadi kita kena ingat, kalau kemungkaran terus ada, dan kita jangan ingat wabak ini orang taubat pada Allah. Kadang-kadang sebab wabak ni orang lagi maksiat pada Allah pada. Taubat-taubatlah, hak maksiat lagi teruk pun ada lagi. Alhamdulillah min dzalik. Tak boleh keluar buat maksiat di luar, buat cara di rumah. Macam tu. Allah senang. Dan yang kita risau pada waktu wabak ini, orang yang nak kahwin tak boleh nak kahwin. Dah setengah tempat tak boleh. Ini sangat bahaya. Kadang lebih bahaya pada wabak. Dia kalau kita tak boleh kahwin pun di masjid sebab wabak, tak boleh kahwin di pejabat agama sebab wabak, kita pergi kahwin di mall lah, tak ada wabak sana. Bahaya sebab kita tengok kawan-kawan kita banyak yang mereka nak kahwin, belum boleh lagi. Sampai berlanjutan setahun. Ini menyebabkan bila nafsu tak dapat ditahan, kadang-kadang dia terjatuh dalam zina. Kalau tak zina pun dia akan mesej dengan dia punya tunang dia apa semua, syahwat, makin syahwat. Makin hari makin syahwat tinggi. Kerana tak boleh nak kahwin. Jalan halalnya tak ada. Ada yang sampai zina na'udzubillah makin banyak pada waktu ni, pada waktu PKP ni makin banyak zina na'udzubillah min dzalik. Jadi tak akan selesai wabak ni. Jadi Allah SWT, itu kita serah pada pihak agama lah, pada mufti dan juga jabatan agama Islam lah, untuk menentukan macam mana yang terbaik. Tetapi bukan semua tempat, ada juga jabatan-jabatan agama alhamdulillah. Contoh kita di Kedah masih lagi terbuka, boleh saja nak kahwin, pergi jabat lah, pergi jabat kahwin lah. Okay, Cuma ada tempat tertentu saja yang mungkin dia menunda ataupun dia tak bagi lagi. Tapi kita kena ingat satu risiko lagi adalah akan berlaku zina. Kalau dia pun tak boleh pergi kahwin contoh di pejabat dalam di masjid, tapi dia boleh jumpa di mana-mana, dia boleh berzina. Boleh? Kita boleh keluar. Kita boleh keluar. Tak ada masalah apa-apa. Na'udzubillah min dzalik, bahaya. Semoga Allah angkat segala musibah ni ya. Musibah. Jadi bila banyak kemungkaran dan tak dicegah kemungkaran, akan dihancurkan. Na'udzubillah min dzalik. Okey ya. Ini kafarah lah kita kepada kita, khususnya orang-orang di Malaysia. Kafarah. Selama ni kita terlampau alik dan kita nampak macam tak ada apa je pun. Kami maksiat, kami kaya pun. Tengoklah ni orang yang buat bisnes kaya-kaya yang maksiat tu apa jadi? Allah SWT. Okey ya. Apa jadi pada kelab-kelab malam? Pub. Dulu pub kelab malam Allah SWT mewah. Tapi lah ni ada sampai jual dah, tak mau dah. Walaupun ada juga kelab malam pintu belakang pun ada, macam PKP ni buat ke belakang.
Ada yang bawah tanah apa dah. Ada kelab malam yang kita tengok, kelab malam yang dia tak muzik, dia tak boh, tapi dia pakai tu. Nariak lah. Tapi sengak lah, tak bunyi lah. Ada juga lah, macam-macam akal syaitan lah. Syaitan abang ni buat macam ni syaitan. Penasihat, syaitan tu penasihat lah. Okey. Allah senang. Macam-macam syaitan buat. Okey. Ada yang buat buah tanah, ada yang buat situ, ada yang buat sini, ada yang buat di hotel, ada yang terpakai tu. Alhamdulillah hendak. Okey. Jadi musibah tak akan selesai selagi mana keadaan macam ni. Sebab itu kita hanya jaga diri kita, keluarga kita. Buat taat diri kita, yang pasti kita taat. Orang lain tu kita doa lah hidayah macam tu. Macam tu lah. Nampak macam mana? Okey, jadi ni zaman yang akan banyak berlaku kematian. Bahkan dalam hadis Nabi yang selalu kita sebut, Nabi dah bersabda, di antara alamat kiamat, Allah SWT, akan berlaku al-mautul faja'ah, mati mengejut. Zaman ni akan banyak berlaku mati mengejut. Mati yang tak ada alamat, mati yang tak ada sakit dulu, sedap mati. Tengok main game, main game mati terus. Ada? Allah SWT, bahaya. Game yang berlebihan main tu fitnah akhir zaman juga tu. Ada yang main game sampai rosak saraf, ada yang main game sampai rosak mata, ada yang main game sampai mati, ada yang main game sampai tak ada nak rehat. Alhamdulillah. Itu akhir zaman punya fitnah. Alhamdulillah. Okey ya. Jadi kematian itu sangat dekat. Dan sangat dekat. Terus kata Al-Imam Allah bin Al-Haddad, sehingga aku berfikir pada bagaimana dekatnya turun kematian. Mati dekat dah. Kena fikir mati dekat dah. Dan terhasil kerugian dan penyesalan selepas mati. Dan kamu kena fikir, Allah SWT, kamu itu akan mengalami kerugian selepas mati. Dan lepas mati akan ada penyesalan. Fikir macam mana? Fikir, aku ini banyak masa kosong, aku buang macam tu saja. Aku tak ada amal banyak mana pun. Masalah tak pernah ada pun. Macam mana aku mati nanti? Mesti aku rugi. Dalam hadis Nabi SAW dari Bukhari, tak salah, Nabi SAW kata, ahli syurga itu dia ada penyesalan dia. Ahli neraka tu confirm lah menyesal selama-lamanya kerana maksiat, dahaka mereka pada Allah. Tapi ahli syurga ni ada sikit penyesalan dalam syurga. Penyesalan ahli syurga ni apa? Allah SWT. Dua orang sahabat kata Nabi SAW, sama-sama berilmu, sama-sama beramal, sama-sama banyak zikir. Cuma kawan dia ni lebih satu tasbih daripada dia. Quran sama-sama khatam banyak, sama-sama ikhlas, sama-sama khusyuk. Semayang sama-sama banyak, sunat sama-sama banyak, sedekah sama-sama banyak, haji sama banyak, umrah sama banyak. Allah SWT. Kebajikan sama banyak. Allah SWT. Zikir sama banyak, selawat sama banyak. Tetapi dalam tasbih, kawan dia ni lebih satu tasbih saja. Ini semua sama. Allah SWT. Bila Allah masukkan kedua-dua orang dalam syurga, kata Nabi SAW, yang kurang satu tasbih ni, dia tengok kedudukan kawan dia dalam syurga ni seperti mana dia tengok bintang di dunia. Jauh tu. Kita tengok bintang kan di dunia kan. Jauh bintang tu, jauh kedudukan dia jauh. Dia akan tengok kawan dia. Sampai dia kata, kalau lah aku tambah satu tasbih waktu hidup tu, mesti aku sama dah dengan kawan aku sana. Tak sana. Di atas sana lebih nikmat lagi. Lebih dekat dengan Nabi SAW. Waktu dia mesai, Allah, ruginya masa aku hidup dulu, ada waktu aku tak berzikir pada Allah. Kita hidup ni tak menyesal, ada waktu tak berzikir. Orang bila mati nanti baru menyesal. Kata sebab ada waktu-waktu yang dia hidup atas dunia, dia tak isi dengan zikir. Kalau kita tak menyesal lagi, kita mati nanti baru kita tahu, kalau lah itu aku berzikir saja, no? Kan bagus. Sebab itu kita tak mampu nak berzikir lah sepanjang masa. Pastikan ada waktu-waktu tertentu kita zikir, jangan tinggal zikir. Pagi, petang, malam, zikir pada Allah SWT. Takut kita rugi, takut kita menyesal nanti di akhirat. Penyesalan selepas mati. Okay, ya? Pernah kita mimpi mati? Saya pernah mimpi mati beberapa kali. Dan bila kita mimpi mati ni, apa yang rasa dalam hati kita? Penyesalan dan juga takut. Kita pernah mimpi kita mati, orang bawa kita nak pergi mandi jenazah. Kita tak boleh buat apa, kita hanya tengok. Kita duk kata, aku ni tak dan jumpa orang ni, aku tak dan beritahu kat orang ni minta maaf, aku tak dan ini, aku tak dan ini, aku tak dan ini. Macam mana ni sekejap masuk kubur ni? Kita dah nampak orang nak angkat kita. Sampailah orang nak mandi, nak kafan kita, baru kita jaga tu sampai tak mati, alhamdulillah. Tu dia panggil apa? Peringatan daripada Allah SWT. Kalau mati betul macam mana? Tak boleh balik lah.
Tak boleh nak hidup balik. Allah senang. Jadi tu mati. Itu kita kalau ada salah dengan orang, ada buat naya orang kena minta maaf siap-siap. Takut-takut mati sekali nak hidup balik nak minta maaf. Kalau kita ada benda-benda kewajipan yang kita tak tunai, kita tunai. Kalau kita dosa yang kita tak taubat lagi, taubat. Takut-takut mati-mati terfikir, lah aku tak taubat lagi satu dosa kita taubat. Tapi mati dah nak buat macam mana ni? Jenuh kita. Orang duk mandi kita dah. Orang nak kafan kita dah, nak masuk kubur dah, sekali nak kena tanya dah. Macam mana? Allah senang. Jadi kamu kena fikir, kamu kena renung, kata Imam Haddad, tentang penyesalan selepas mati. Okey ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Qala ta'ala, "Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un." Allah Subhanahu la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ila qawlihi ta'ala, wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu larikan diri darinya, maka ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Dia yang mengetahui apa yang gaib dan apa yang nyata. Maka Dia akan mengkhabarkan kamu dengan apa yang dulu kamu telah amalkan. Itu kematian. Allah kata apa? Qul innal mautal ladzi tafirrun. Tafirrun ni maksud lari. Kamu lari pada kematian, tak mau mati. Pakan ubat tu, elok itu, jaga ini, tak mau mati. Tak mau mati. Lari pada mati. Aku nak mati lambat lagi. Aku nak buat ni dulu. Aku nak ini dulu. Soal lari pada mati, kata Allah. Kamu tu lari pada kematian, kata Allah. Itu manusia, sifat manusia, lari pada mati. Allah senang. Tapi Allah kata apa? Tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah senang. Kematian tu akan menemui kamu. Kamu lari pada kematian, tapi kematian akan menemui kamu. Lari macam mana pun sebenarnya kita menuju kematian. Tapi manalah? Allah senang. Dan kata Allah SWT, dalam ayat yang lain ada firman Allah SWT, Allah kata apa? Ajal kematian akan sampai kepada kamu. Walaupun kamu itu duduk di dalam satu benteng yang sangat kuat. Burujin wa musyayyadah tu sebut dalam Quran. Maksudnya apa? Ada orang dia cuba buat macam-macam nak selamatkan diri dia. Baru ni kita tengok adik kita buka. Kita kata hendak tengok apa? Dia kata aku tengok nanti saintis duk kaji ni. Macam mana kita nak pergi pindah duk marah pula. Kata dia tengoklah semua tu mampu saja. Dia pun duk fikir macam mana nak hidup di dunia apa sementara saja. Kenapa nak pergi marah tu? Pergi duk marah ke, duk bulan ke, duduk di mana pun tak mati ke. Nak apa pergi duk sana, buang habis semua teruk-teruk pergi sana, tak tengok. Duduk sana seminggu mati. Lebih mati di bumi. Kan bagus mati di sana siapa nak urus jenazah kita? Allah senang okey. Mati di bumi ramai orang dah bagus alhamdulillah lah. Orang fikir macam mana kita nak pindah ke bumi, kerana kata mereka bumi ni akan semakin lama semakin padat. Kita kena cari satu planet pula yang manusia boleh hidup di sana. Kaji tentang marah apa semua. Baik kita kaji macam mana kita nak selamat hidup sama-lama sana sampai mati. Sanalah lebih baik nak hidup sana sama-lama. Ni duk kaji macam mana nak hidup tempat sementara ni, tak mana nak duduk. Itu tak cerdik tu. Dan tak perlu follow benda-benda macam tu. Ngarut saja. Allah senang. Baik kita mati di bumi daripada kita mati di marah. Bumi lagi bagus lah. Mati. Allah senang amat. Okey ya. Boleh jadi sebelum nak pergi ke marah tu duk naik meletup, mati tak sampai ke marah. Apa yang hidup marahnya? Allah bagi kat bumi ni tanah luas lagi. Allah sebut dalam Quran inna ardi wasi'atun. Allah sebut dalam Quran macam lebih kurang lagu tu lah. Inna ardi wasi'atun, lebih kurang tu lah. Allah kata sesungguhnya bumi ciptaan aku ni wasi'ah. Luas. Pergilah mana kamu nak. Dia kata orang dah padat. Banyak lagi dah tempat luas. Banyak lagi tempat kosong. Allah SWT banyak lagi. Contoh di Kedah kita banyak tempat kosong ni, tanah kosong. Okey ya. Nak cari pasal duduk di marah ya. Okey ya. Jadi Allah SWT Muhammad, itu hanya kajian-kajian ahli sains yang mereka itu Allah SWT hanya ilmu mereka terbatas. Ilmu mereka hanyalah sekadar Allah SWT dia panggil apa? Cetek, ilmu cetek saja.
Tapi ilmu yang luas adalah ilmu masa depan. Ilmu yang mengetahui hakikat masa depan. Itu bukan ilmu masa depan tau. Akan cerdik mana pun. Orang tu kalau tak kenal Allah, tak ada agama, memang tak cerdik. Karena bagi dia ini ilmu masa depan. Ini kita akan mengkaji. Tak, masa depan bukan kita boleh duduk marah. Masa depan kita duduk di kubur, kita duduk di mahsyar, kita duduk di syurga sana, bahagia sana. Itu masa depan kita. Masa depan kita bukan hidup dunia, masa depan kita di akhirat. Okey ya. Dunia ni tak ada masa depan. Dunia ni masa sekarang. Sekarang ni menentukan baik atau buruk kita. Sekarang. Depan tak ada lagi. Sekarang. Jadi itu kehidupan dunia adalah sekarang. Tetapi kehidupan masa depan tu bila? Kubur kita. Akhirat kita. Itu kehidupan masa depan. Kalau dunia tak ada masa depan, ada masa depan dunia. Dia masa sekarang. Dan boleh jadi dalam detik sekarang kita hidup tu, kita mati. Tak ada. Siapa tak ada. Okey ya. Tapi secara bahasanya adalah bolehlah kita sebut masa depan kita kena cerah apa semua. Tapi yang masa depan, sebenarnya masa depan akhirat. Masa depan, cerah masa depan tu akhirat. Okey ya. Tapi secara bukunya nak bacanya bolehlah kita sebut masa depan kita sijil kena elok, tak apalah. Yang hakikat daripada pandangan agama masa depan tu akhirat. Dunia bukan masa depan. Okey ya. Jadi dunia akan hancur. Okey, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allah kata kamu duduk dalam benteng, dalam besi, benteng yang kukuh. Allah kata apa? Maut akan masuk juga. Nak lari mana? Dan boleh jadi dia buat benteng tu, duduk dalam tu, oksigen tak ada, mati dalam tu. Ataupun boleh hidup, malaikat maut masuk juga. Allah SWT. Okey ya. Macam tu. Allah SWT. Lemahnya manusia yang kuasai dunia pun nanti juga. Kuasai dunia, dia ada harta, ada pengikut, ada askar, ada ubat-ubatan yang boleh makan untuk kuat, itu ini dan ini, mati juga. Allah SWT. Mati, semuanya mati. Okey ya. Sebab Allah kata apa? Kamu lari pada ajal datang jumpa kamu. Jalan, mati. Sebenarnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah, dan kata Allah, Allah mengetahui yang gaib, dan Allah bila kamu mati, kata Allah akan khabarkan apa yang telah kamu amalkan. Akan dibuka balik. Dan firman Allah Taala, hinggakan apabila datang kematian kepada seorang daripada mereka, katanya Tuhanku, kembalikan aku. Allah sebut dalam Quran, ada orang yang bila mai, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbi irji'un. Okay. Hinggakan apabila datang kematian seorang daripada mereka, hinggakan apabila datang kematian pada seorang daripada mereka, katanya Tuhanku, qala rabbi irji'un, kembalikan aku ke dunia. Allah SWT. Seperti Allah sebut dalam surah apa? Surah Sajdah, setiap pagi Jumaat kita diperingatkan tentang mati. Allah kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Rabbana absarna, ayat tu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Bila Allah kata kamu akan melihat, kalaulah kamu dapat lihat betapa ngerinya orang yang akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kegerun dengan azab Allah, dan mereka kata apa? Rabbana absarna, wahai Tuhan kami dah lihat. Lihat apa? Lihat azab. Wa sami'na, dan kami telah dengarlah betul-betul nyata benar ni azab. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, kembalikan kami ke dunia, kami ni nak amal salihan, kami nak amal soleh. Inna muqinun, sungguhnya kami dah yakin dah. Allah SWT. Ayat ni juga Allah kata bila main maut pada seorang itu, dia akan kata apa? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku balik, hidup balik, nak ke dunia balik. Nak buat apa ni ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Allah SWT. Pasti aku akan melakukan amal soleh pada apa yang dulu aku tinggalkan. Wahai Tuhan, dulu aku pernah tinggal solat, tinggal itu, tinggal kewajipan ini. Kembalikan ke dunia, aku nak buat balik hak apa aku tinggal, nak qada balik. Tak ada. Tengok orang mati, nisai orang mati. Allah SWT. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah, tidak sama sekali.
Semuanya dia adalah kata-kata yang dia hanya dapat mengucapkan saja. Allah kata apa? Tidak sekali-kali kamu akan dikembalikan ke dunia untuk amal soleh balik, untuk cover balik, untuk qada balik. Kata Allah, apa yang kamu kata ni hanyalah kata-kata, tapi tak akan ditunaikan. Tapi dulu kalau dunia kamu minta jadi orang soleh, abang soleh, dapat taufik hidayah, aku bagi. Bila mati habis. Tak ada lah. Kata-kata kamu hanya sekadar kata-kata, tak ada manfaat. Itu lah. Lagi. Okay. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan melalaikan kamu harta-harta kamu, dan jangan juga anak-anak kamu dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Allah Subhanahu. Anak pinak tak ada manfaat dah nanti, harta benda tak manfaat nanti di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, itu ayat lain. Pada hari itu, hari kiamat nanti, hari akhirat, yauma la yanfa'u, tidak bermanfaat dah, tidak berguna dah al-mal, itu harta benda, wala banun, itu anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera, tak ada syiriknya, hati bersih, hati betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang penuh kejujuran, penuh keikhlasan. Itu yang selamat. Tengok Allah kata dalam Quran, jangan harta dan anak-anak kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Kata Habib Omar, tengok ayat Allah ni. Allah tak kata tinggalkan harta dan anak kamu kerana dia melalaikan kamu. Tapi Allah kata apa? Jangan harta dan anak-anak melalaikan kamu. Maksudnya apa? Allah tak larang kita ada harta. Allah tak larang kita ada anak pinak yang ramai dan sebagainya. Tetapi yang Allah larang, jangan sampai mereka melupakan kamu mengingati Allah. Itu saja. Jangan kerana anak tak solat. Allah SWT. Jangan kerana harta benda tak solat, tak laksana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu Ada orang kerana anak pinak dia lalai mengingati Allah, macam mana? Cari harta benda nak bagi buat simpanan untuk anak dia siang malam. Tak semayang. Orang tahu hang kerja siang malam ni. Ni untuk anak-anak aku. Untuk anak-anak aku. Untuk cucu aku. Aku mati nanti depa boleh ni. Simpanan ni aku dah buat dah. Okey ya. Jangan macam tu Allah senang. Ada orang cari harta kerana harta dia lalai ingat Allah, lalai berzikir, lalai solat. Allah senang Muhammad. Siang malam cari harta. Jangan macam tu. Cari harta tapi jangan lupa Allah. Ada anak pinak tapi jangan lupa Allah. Macam tu Wah, nak tengok saya. Tengok saya. Okey ya. Dan firman Allah Taala, dan dia tidak akan menangguhkan satu diri apabila ajalnya tiba. Allah tak akan tangguhkan ajal. Wala yuakhirullahu nafsan illa wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah. Datang jalan terus. Jalan. Okey. Sikit lagi, faedah berfikir itu adalah memendekkan angan-angan dan mengelakkan amalan dan mempersiapkan bekalan untuk hari kembali. Siapa yang duk fikir mati dah dekat, fikir penyesalan orang yang mati tu, minta balik ke dunia jadi orang soleh. Ada yang penyesalan di antara penyesalan ahli neraka ni disebut oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah mai kepada Rasulullah. Hadis ini dia ada dalam kitab Asy-Syifa karangan Al-Qadhi Iyad. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab dia mai ke Rasulullah. Dia tawai Rasulullah SAW menangis. Dia tawai Rasulullah SAW, aku mengetahui bahawasanya dalam Al-Quran bahawasanya engkau ini adalah Nabi yang paling utama. Allah telah utamakan engkau dan Nabi sebelum ni. Dalam keadaan menangis cakap Nabi SAW. Yang kedua dia kata, dia baca ayat Quran. Yang kedua dia kata, wahai Rasulullah, aku mengetahui dalam Quran bahawasanya kamu ini sangat mulia wahai Rasulullah, sehingga kan semua orang kafir, orang yang dahaka pada Allah nanti dari akhirat, mereka mengaku bahawa engkau Rasul mereka, dan mereka ingin ikut engkau, mereka ingin taat pada engkau, tapi dah tak berguna. Mulianya Nabi Muhammad, di akhirat nanti tak ada seorang pun tolak Nabi Muhammad. Semua akan terima Nabi. Semua akan mengaku kami berikut engkau, dan semua akan Allah SWT inginkan dulu di dunia dia adalah pengikut Rasul. Ayat Quran Allah kata apa? Penyesalan ahli neraka, penyesalan orang yang dahaka pada Allah, mereka kata apa? Ya laitana, Allah SWT ya laitana law ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Ya laitana law ata' Allah wa ata' ar-rasul. Maksudnya apa? Ya laitana, andai dulu,
Kalau lah dulu di dunia. Dengan saya. Okey. Sat. Saya. Tak boleh. Dengan saya. Tak boleh lalai. Sat tu lalai tak. Sat. Dengan Sat. saya. Sat. Dengan saya. Dengan saya. Dengan saya. Okey, ya laitana dia kata, hai andailah nanti dulu di dunia kami ni taat pada Allah dan taat pada Rasul. Allah subhanahu. Dan ada yang mengatakan ya laitani ruginya kami apa andai kami dulu di dunia kami ikut Rasul ni, ikut Nabi ni, ruginya kami. Jadi itu penyesalan. Kita ada hidup dunia ni kita ikut Nabi Muhammad, kita tak akan menyesal nanti di akhirat. Macam tu jadi kata Imam Haddad, bila kamu fikir penyesalan tentang akhirat, orang-orang menyesal di sana seperti mana Sayyidina Osman bin Affan diberi depan kubur, dia muhasabah, jatuh pingsan. Allah SWT. Orang angkat dia, orang bawa balik. Orang tanya dia, wahai Sayyidina Osman, kenapa yang engkau ini bila Rasulullah cerita pasal neraka engkau tak nangis, cerita pasal kamu tengok kubur, ziarah kubur kamu pingsan, menangis. Dia kata neraka tu tak apalah orang duduk ramai-ramai. Taklah takut tapi duduk ramai-ramai. Kubur ni duduk seorang-seorang kata dia. Kalau kena azab seorang-seorang. Ada kumah hati betapa kubur ini tempat penyesalan, tempat yang sangat menakutkan. Allah SWT. Kalau tak ada amal soleh lah. Ada seorang awliya salihin duduk depan kubur. Nangis basah janggut, nangis. Orang kata kenapa kamu menangis? Kata dia, macam mana aku tak menangis? Aku sedang merenungkan ahli kubur yang ada dalam kubur ni, satu saja permintaan mereka yang mereka sangat inginkan. Apa? Kehidupan, nak hidup balik. Sedangkan aku ni hidup, aku ni lalai, aku ni hidup tapi aku masih lagi tak sungguh-sungguh buat amal soleh. Mereka yang mati ni nak balik ke dunia, rasa betapa harganya hidup. Aku tak rasa harga hidup yang Allah bagi. Tu misal. Dengan saya. Tu tahu kok. Ini. Nak senang. Okey ya. Macam tu lah orang akhir nak balik ke dunia ni tu minta. Tak nak balik tu. Minta sampai dapat, tapi tak dapat. Kalau akhirat, dunia dapat lagi, nampak? Akhirat tak dapat lah. Minta. Dunia kita minta apa dapat lah, akhirat tak dapat. Okey ya. Jadi macam tu. Jadi faedah berfikir itu adalah memendekkan angan-angan. Siapa dia fikir benda ni, angan-angan dia pendek. Angan ataupun elok tu pendek. Dan mengelokkan amalan, amal akan elok. Cuba asak ni kita fikir, kita renung tengok. Inilah asak ni lah aku mengaji ni. Esok asak, esok kita mai lah aku dalam kubur lah. Kita akan tiba-tiba khusyuk, tiba-tiba rasa, jaga elok sebab ni lah. Lah ni kena buat elok. Sebab tu kata ulama, di antara cara untuk khusyuk dan sembahyang ni amalan salafun salih. Mereka selalu menganggap ini solat terakhir aku. Saya tak sembahyang mati lah. Sembahyang nampak ini terbaik. Kenapa? Hadlas tu nak bawa hak terbaik tau. Tengok orang main bola bila masa tambahan dia bermain lagi elok, lagi sungguh-sungguh. Extra time kan. Dah 90 minit tak ada gol, 0-0 ataupun seri. Extra time. Extra time ni last, peluang terakhir. Kalau menang dapat piala. Kalau kalah lah. Extra time pun tak lama, 30 minit saja, 15 saja. Dia buat kamu sungguh-sungguh. Lebih nampak serius daripada 90 minit awal. Allah senang. Walaupun cramp pun semua nak bangun juga, nak lawan juga. Lebih-lebih ni penalti. Kalau extra time tak dapat keputusan, penalti. Lagi sungguh-sungguh, sepenuh jiwa, sampai pegang, semua pegang-pegang. Ada yang tak mau tengok, ada yang menangis-nangis. Kalau pukul lompat-lompat tu kalau nak terbang terus. Kenapa kesungguhan tu makin kuat? Kerana nampak peluang tak akhir. Manusia macam tu. Manusia kalau nampak peluang tak akhir, dia buat betul-betul. Itu manusia. Allah SWT. Jadi Allah SWT, awliya salihin, ada sebahagian mereka didik jiwa macam mana? Contoh ada semayang isyak, ambil wudu, dihadirkan tidak, ini wudu tak akhir aku, esok tak ada lah. Main isyak, ini isyak tak akhir aku. Semayang nangis, khusyuk. Esok hidup lagi, semayang subuh esok pula, ini subuh tak akhir aku, mungkin 9 mati lah kot, semayang 10 mati. Tentu mati ni main cepat. Main subuh tu dia anggap ini subuh tak akhir aku. Ini zikir subuh tak akhir aku. Ini doa subuh tak akhir aku. Zikir waktu subuh lepas subuh, la ilaha illallah ni las dah, la ilaha illallah imati dah, la ilaha illallah, la nangis-nangis, khusyuk. Kita kena buat itu baru kualiti amal kita, kata Imam Haddad. Kalau kamu buat macam tu, amalan kamu akan elok.
Dengan orang pun kita baik. Sebab aku matilah tak mau buat naya kat orang. Aku mati tak mau maki hamun orang, tak mau buat lebih kurang kat orang. Matilah lagi Tuhan tanya jenah aku. Layan orang paling elok. Selalu minta maaf kat orang. Minta maaf kalau salah apa. Dia duk rasa matilah aku malam ni. Tapi kalau anggap lama lagi dia buat naya lu kata dia nanti minta maaf. Nampak? Okey macam tu. Jadi akan mengelokkan amalan dan mempersiapkan bekalan untuk hari kembali. Kalau kamu duk renung mati, kehidupan selepas mati, penyesalan selepas mati, kerugian selepas mati, kamu duk fikir macam tu, kamu akan buat persiapan bekalan untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita tutup dengan satu kisah seperti mana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Allah Subhanahu. Esok cerita berfikir tentang akhlak pula. Okey. Seperti mana satu kisah. Kisah ini berkenaan dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu Amirul Mukminin seorang pernah bertemu dengan isterinya nama Fatimah binti Abdul Malik. Ini isteri Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Lepas Sayyidina Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, orang jumpa dengan Fatimah binti Abdul Malik. Ini adalah isteri Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Orang kata apa? Wahai puteri Abdul Malik, ceritakan kepada aku tentang Amirul Mukminin, suami kamu tu. Kami nak tahu tentang hal keadaan dia di rumah. Di luar kami tahu dah, dia orang soleh, orang baik, pemimpin yang adil, ambil berat tentang orang. Di rumah macam mana hal keadaan dia? Nak tahu kok boleh tiru. Allah SWT. Dia kata, aku akan ceritakan kepada kamu. Tetapi kalaulah dia masih hidup, aku tak akan cerita. Allah SWT. Sayyidina Umar adalah seorang yang kata dia betul-betul mencurahkan seluruh jiwanya untuk rakyat dia. Siang malam fikir macam mana aku nak buat yang terbaik untuk rakyat aku. Allah SWT. Macam mana aku nak memberi yang terbaik untuk rakyat aku. Bukan nak mengambil daripada rakyat aku, tapi nak memberi pada rakyat aku. Allah SWT. Dan bahkan sepanjang hidupnya kata Fatimah, Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, dia memberikan layanan terbaik kepada semua rakyat dia. Pemimpin. Dan bila masuk waktu petang, kalau ada tugas-tugas yang dia buat untuk rakyat dia ataupun untuk kepentingan untuk dia panggil pemerintahan dia lah, belum selesai, dia akan sambung sampai malam. Maksud dia kerja tak ikut time. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia bukan takat 8 pukul 5. Tak. Kalau pukul 5 tak habis lagi kerja dia, urusan rakyat dia akan lanjutkan sampai malam. Yang penting tunaikan semua. Allah SWT. Dia satu hari pernah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ataupun Sayyidina Umar Al-Khattab, antara dua tu, Abdul Aziz kata salah. Dia ada satu barang dia letak di rumah dia. Barang tu dia perlu bagi pada rakyat dia, pada orang yang memerlukan. Anak dia tengok ayah dia letak barang di rumah. Lepas tu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nak rehat lah, esok lah nak bentang. Anak dia tanya, wahai ayah, ni apa dia ni, barang apa ni? Dia kata, ini hak orang punya lah. Sepatutnya aku bagi hari ni, esok lah aku bagi. Esok aku bagi. Kerana aku dah letih, aku nak rehat saat, ada keperluan lain. Anak dia kata apa, wahai ayah, adakah ayah boleh menjamin esok ayah hidup? Kalau mati macam ni, malam ni macam mana? Ayah tak sampai kan ni, hak orang ni. Hilang keletihan terus bagi. Anak pun wali, anak wali. Jadi Allah SWT Muhammad, Allah SWT Muhammad, dia akan sambung sampai malam. Allah SWT Muhammad. Selepas habis selesai urusan dengan rakyat, kata Fatimah, isteri pada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, kata dia akan duduk menyendiri seorang-seorang. Dia akan nyalakan pelita lampu untuk dia duduk seorang-seorang saja. Dan waktu itu aku tengok dia bila duduk seorang-seorang, dia angkat lutut dia. Angkat lutut macam ni. Cabar mi angkat sebelah tu, angkat sebelah ni. Macam tu lebih kurang macam tu. Tu tunduk kepala ni, angkat duduk macam ni. Dan Nabi pernah duduk macam ni. Ini. Renung, fikir, tafakur sampai takut pada Allah SWT. Dia duduk macam tu, dia pegang lutut dia, dia angkat kaki, dia pegang lutut dia, dia tunduk kepala dia, sambil aku melihat mengalir air mata dia membasahi pipinya. Ya, isteri dia tengok hal keadaan pemimpin umat Islam ni. Kadang-kadang kata Fatimah, dia teriak kuat, nyaring teriak dia. Yang teriak teriak sampai tak esak-esak kuat bunyi. Dan kadang-kadang dia teriak sampai aku menyangka kan roh dia akan keluar malam tu.
Teriak sampai macam nak mati. Teriak. Kenapa? Takut pada Allah SWT. Dan kata dia, begitulah keadaan setiap malam sampai subuh. Dah selesai hal rakyat ni, sampai kadang malam pun ada lagi hal rakyat dah selesai kan. Dia balik menyendiri, duduk, nangis sampai subuh. Malam hidupkan dengan ibadat, siang tolong rakyat. Tak ada rehat-rehat. Malam untuk Allah, siang untuk rakyat. Okay, tunaikan semua hak-hak Allah dan hak sesama hamba-hamba Allah. Dan siang itu kata Fatimah, dia berpuasa pula. Ibadat lagi, puasa pula. Satu hari kata dia, aku dekati Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Aku tanya pada dia, waktu dia sedang menangis, wahai Amirul Mukminin, Allah SWT, adakah sesuatu yang menimpa kamu sebelum malam ini, atau satu kesalahan yang telah kamu lakukan? Kata dia, yang kamu duk menangis tiap-tiap malam ni, adakah sesuatu yang kamu buat salah pada yang siang hari? Kamu dah buat salah apa-apa kah? Allah SWT. Ataupun ada sesuatu yang menimpa kamu kah? Orang sakiti hati kamu kah? Ataupun apa? Kamu menangis setiap malam. Kata, ya. Ya, ada sesuatu menimpa aku. Kerana itu biarkan aku sendiri. Kamu sibuk dengan urusan diri kamu saja. Jangan peduli aku. Allah SWT. Kata isterinya Fatimah, wahai suamiku, Amirul Mukminin, ceritalah pada aku apa sebab engkau duk menangis setiap malam. Kok aku boleh ambil pelajaran, ambil ilmu, supaya aku boleh tiru kah? Dia pun mula bercerita. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, baiklah, aku akan memberitahu kepada kamu. Ketika aku duduk merenung dan bertafakur setiap malam lah, aku menyedari diriku sedang memegang tugas sebagai pemimpin umat, yang kecil maupun besar, yang hitam maupun merah. Maksudnya apa? Aku merenung bahawasanya aku ni duduk tengah pimpin orang. Aku pemimpin umat Islam. Aku pemimpin rakyat aku. Tak kira kecil ke besar ke kulit warna apa ke, aku pemimpin dia apa. Aku renung pertama kali yang tu. Aku sedapkan diriku macam tu. Aku ni pemimpin orang. Pemimpin umat. Tiba-tiba kata dia, aku membayangkan mereka yang asing dan terlantar, yang fakir dan memerlukan. Bila aku fikir aku ni pemimpin, aku merenung pula. Bila aku ni pimpin orang, ada orang sakit, ada orang terlantar, ada orang yang miskin, ada orang yang memerlukan, ada yang terpenjara, ada yang hilang, ada yang semua mereka terdapat ada yang duduk di hujung negeri, duduk pedalaman-pedalaman yang aku tak jumpa dengan mereka. Macam mana hal keadaan mereka? Fikir pada rakyat dia. Lepas tu dia kata apa? Aku menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanggungjawabkanku di akhirat nanti. Semua tu Allah akan tanya aku. Aku nangis. Aku juga sedar Rasulullah akan menjadi hujah atas diriku. Rasulullah akan jadi saksi apa yang aku buat ni. Dan aku rasa takut Allah tidak memberikan maaf untukku. Yang aku dah menangis ni, aku takut sepanjang kepimpinan ni, kalau ada benda yang aku buat tak elok, zalimi rakyat ke, tak tunai hak rakyat ke, aku takut Allah tak ampun aku. Sebab tu aku menangis. Ni pemimpin Islam yang sebenar. Takut Allah tak ampun dia kalau tak tunai hak rakyat dia. Allah SWT. Takut pada Allah ni, pemimpin ni, tengok. Aku takut Allah tak maafkan aku. Aku juga merasa takut tidak mampu memberi alasan yang benar kepada Rasulullah. Aku takut Rasulullah tanya aku nanti di akhirat, kamu pernah pimpin umat aku kan? Kamu buat baik pada mereka? Kamu tunai semua dah hak mereka? Ada yang kena zalim, ada yang sakit, ada yang miskin, kamu tunai semua tak? Kamu cukupkan tak kepada mereka? Aku takut nanti jumpa dengan Rasulullah tanya aku macam mana aku pimpin umat dia. Apa ramai pemimpin Islam pada waktu ini fikir kata dia pimpin umat Nabi, dan dia akan ditanya oleh Nabi. Apa orang fikir setiap malam? Apa orang fikir? Allah SWT. Dan dia kata aku rasa sangat takut aku tak mampu beri alasan yang benar pada Rasulullah. Aku takut bila Nabi tanya, aku tak dapat nak bagi alasan. Contoh kalau lah Nabi tanya, ada dua orang miskin waktu hang pimpin tu, hang tak pernah ziarah dia, hang tak pernah tunaikan hak dia. Kenapa hang buat macam tu? Hang kan pemimpin, kenapa tak ambil tahu? Dia takut nanti aku tak boleh nak jawab pada Nabi SAW. Tak ada jawapan benar, tak ada jawapan yang hujah yang kuat. Macam mana aku takut Rasulullah tak ridha pada aku, Rasulullah tak syafaat dengan aku, takut Rasulullah tak peduli aku. Takut tu. Takut Rasulullah tak terima dia, takut Allah tak ridha pada dia. Pemimpin. Bukan takut tak dapat gaji, bukan takut aset dia hilang, bukan takut kena naik mahkamah, didakwa, dia tak takut yang tu. Dia takut Allah Rasul sana, macam nak jumpa dengan Allah dan Rasul sana. Okey ya. Dia bukan takut sebab orang tak undi dia bukan takut sebab dia nama dia tak naik, tak ada. Dia takut Allah macam mana, Rasulnya macam mana nanti di akhirat. Okey ya. Ni memikirkan tentang akhirat. Ni Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Okey ya. Memikirkan tentang kehidupan selepas mati, takut penyesalan selepas mati. Dia kata ketakutan begitulah ketakutan begitu dalam hingga air mataku mengalir membasahi pipiku. Takut sangat pasal ini, kata dia, sebab tu air mataku mengalir setiap malam. Dan hatiku gemetar, kata dia.
Setiap kali aku membayangkan perkara itu tentang akhirat, maka semakin bertambah ketakutanlah hatiku. Dan kata dia, sekarang aku memberitahukan kamu, semoga kamu mampu mengambil pelajaran daripada perkara ini. Itu pemimpin Islam, itu orang soleh. Ini kehidupan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka itu fikir kehidupan selepas mati, akhirat. Menyebabkan amal mereka makin baik. Mereka dia adil. Mereka dia orang yang sangat berhati-hati, menjaga masa. Sayyidina Umar bin Aziz adil. Sebab tiap-tiap malam muhasabah diri. Fikir akhirat macam mana. Bukan fikir projek apa lagi aku nak ambil. Apa tender apa lagi aku nak ini. Tak ada. Akhirat macam mana. Ya projek fikir juga, tapi ada waktu dia. Tapi akhirat sentiasa main. Macam mana. Okay, macam tu. Jadi insya-Allah esok kita akan cerita pula berkenaan dengan tafakur, berkenaan dengan akhlak dan amalan yang Allah sifatkan dengannya pada para walinya. Kita fikir pula akibat yang diterima oleh orang-orang musuh Allah dan juga para wali Allah. Pak malam-malam mereka esok pula. Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Macam mana nak dapat sifat tu tuan? Minta ustaz jazahkan amalan. Amalan apa ni? Macam mana kita nak bagi selalu sifat yakin yang Allah kaga kita dalam diri, kaga dan benda ni, dan sifat kita biar takut pada Allah saja, dan apa jua ujian datang ridha. Kalau nak dapat sifat yakin ini, kena menuntut ilmu lah, kena berzikir pada Allah selalu, bersihkan jiwa, duduk dengan ahli yakin, orang yang para ulama, para salihin, suhbah Allah SWT, dan kita selalu duduk tafakur, berselawat pada Nabi SAW dan berdoa pada Allah supaya Allah kurniakan kita haqqul yaqin. Dan Allah SWT, macam mana kita nak ada sifat takut pada Allah dan ridha dengan ujian Allah, perlukan ilmu dan perlukan zikir, doa, petunjuk Allah, hidayah, dan kita kena selalu membaca kehidupan-kehidupan orang soleh, belajar dan juga mengkaji kitab-kitab yang dikarang oleh para awliya tentang akhirat, tentang perjalanan pada Allah Subhanahu Wa Taala, tentang akhlak Rasulullah SAW. Lama-lama kita akan dapat tiru. Bahkan kita kena mohon pertolonganlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting mengaji amal. Mengaji amal, lama-lama Allah bagilah. Bersihkan jiwa. Lama-lama Allah akan bagi sifat ridha, takut, sifat yakin. Semua tu akan datang selepas bersihnya hati kita. Jangan kita fikir macam mana aku nak ridha tu. Tidak. Amal saja, zikir saja, minta saja pertolongan Allah. Allah yang akan bagi nanti. Macam mana aku nak khusyuk? Tak ada lah khusyuk sebab Allah belum bagi. Tapi cukupkan syarat untuk Allah bagi. Macam mana? Bersihkan jiwa. Khusyuk akan main automatik khusyuk. Tak perlu fikir sangat macam mana aku nak ridha. Yang penting kita bersihkan jiwa, amal, latih diri kita yang sangat mampu. Satu hari akan datang sifat ridha dalam hati kita. Allah yang kurnia. Okey Alhamdulillah, kita tajaan bila hamba Allah, minta hamba Allah dari Kota Baru Kelantan. Semoga sahabat saya Luqman Marwan binti Muhammad Zahir, keluarga Suhana binti Hashim digunakan kesembuhan dari COVID-19. Amin. Semoga Allah kabulkan, Allah beri kesembuhan. Semoga Allah izinkan bertemu Rasulullah, digunakan kesembuhan dan kesihatan yang baik zahir batin. Amin. Khususnya Nur Zulhilmi Syarmila Alauddin daripada Setiawan Perak, sepenuh hari kelahiran anak Khairin Amirin hari ini. Doakan Khairin Amirin menjadi anak yang soleh, menjadi golongan dekat dengan Al-Quran. Mohon dijauhkan dia daripada kemaksiatan serta daripada fitnah akhir zaman. Amin. Semoga Allah pelihara anak ini. Semoga Allah pelihara kita semua dari fitnah akhir zaman. Kumpulan kita bersama Ustaz DJ Ayi, warga dosa, sahabat khul basar dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sokalan syurga firdaus sama Rasulullah. Amin. Nik Dahana binti Megat, suami anak-anak, ibu mertua, arwah ibu ayah dan arwah bapa mertua dari Jita Kedah. Doakan kami sekalian mendapat bimbingan Allah jalan mengenalnya. Doakan semoga anak sulung saya bertemu jodoh dengan anak lelaki soleh. Amin. Khususnya Akmal Fahim Bakhur Razi Kedah, doakan saya sembuh dan tabah, lebih ujian, digunakan makrifah, dapat ridha dan kasih sayang, dan selamat dari fitnah akhir zaman, dan semoga Allah kabulkan segala hajat. Amin. Khususnya Siti Safura binti Ishaq daripada Segamat Johor, mendoakan anak saya Nur Alia binti Amri dan Adam Lutfi bin Amir agar dapat menghabiskan hafalan 30 juz pada tahun hadapan, tak agar kami semua termasuk dalam golongan muttaqin. Amin. Semoga Allah beri kekuatan dan beri Allah SWT taufik, hidayah, nur, semangat pada anak-anak ini untuk menghafal Al-Quran. Dan jangan lupa pesan pada anak-anak kita
untuk mengamalkan 10 kali surah Alam Nashrah lepas sembahyang. Insya-Allah Allah beri kekuatan hafalan, kekuatan ingatan untuk hafal Quran. Amalkan Alam Nashrah, insya-Allah mudahkan untuk hafal Quran. Khususnya arwah Muhammad Yusuf bin Aris dan arwah Nuriyadah binti Muhammad Yusuf, Pekan Pahang. Semoga arwah diberi rahmat dan ditempatkan bersama para syuhada. Dari hamba Allah selamur, semoga Allah merahmati mereka, menyampaikan niat-niat mereka kepada arwah-arwah, jadikan luaskan kubur para arwah disebutkan. Semoga Allah jadikan kita orang yang selalu mengingati mati, buat persediaan untuk kehidupan selepas nanti, dan semoga Allah kurniakan kita sebaik-baik tempat selepas kita mati nanti. Ya Arhamar Rahim sallallahu alaihi wasallam.